Bagi saya pihak polis masih sedang menyiasat. Kita pun masih belum mengetahui motif sebenar pelaku melakukan jenayah ni, pembunuhan ni. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh tekankan di sini, pihak kerajaan telah pun meminda akta kanak-kanak 2001 pada tahun 2015 dengan menambahkan denda daripada kalau tak silap saya daripada 20,000 ke 50,000 dan hukuman daripada 10 tahun ke 20 tahun. Tapi nampak gayanya penjenayah masih tidak gentar. Jadi mungkin pihak kerajaan perlu memikirkan satu tindakan yang mana perlunya hukuman yang lebih berat, ya, semaksimal, kerana ianya kadang-kadang kes-kes melibatkan kanak-kanak ini yang menjadi trauma kepada si mangsa dan juga kepada kaum keluarga. Kalau dengan denda sebanyak 20,000 ataupun RM50,000, rasanya itu tidak setimpal dan tidak berbaloi dengan apa yang trauma yang dihadapi oleh mangsa. Seperkara lagi adalah mungkin kerjasama daripada semua masyarakat dan agensi dan juga pihak kementerian dalam memupuk semangat kejiranan di kalangan komuniti sendiri. Nama pun kanak-kanak ni sebenarnya dia perlu dipantau. Kalau kita lihat ini peranan lebih cenderung kepada peranan ibu bapa, yang kebanyakan sekarang ni ibu bapa banyak menyerahkan peranan untuk mendidik kepada guru-guru, dan kita lihat guru-guru di sekolah-sekolah pun banyak tekanan dan bebanan kerja. Jadi sebenarnya ibu bapa lah yang memainkan peranan penting dalam mengawal dan memantau aktiviti harian anak-anak. Kalau kita lihat sekarang di zaman era teknologi sekarang, ibu bapa dengan kemampuan dan kecanggihan telah dengan sewenang-wenangnya memberikan anak-anak dengan handphone yang canggih-canggih tanpa disedari mereka telah menjemput penjenayah hendak masuk ke rumah mereka sendiri. Jadi inilah yang kita perlu, ibu bapa terutama sekali perlu lebih peka tentang aktiviti anak-anak dengan menggunakan media sosial. Kadang-kadang anak-anak dengan secara tidak terkawal mereka memberikan maklumat peribadi, maklumat keluarga, keberadaan ibu bapa mereka di mana-mana. Ini memberikan ruang dan peluang kepada semua penjenayah. Dan pola penjenayah sekarang ni pula, pemikiran mereka lebih canggih dengan zaman teknologi moden sekarang ni. Apabila kita berkata tentang jenayah, dia tidak memilih bangsa dan tidak memilih usia, sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Jadi apa yang lebih penting di sini, kalau kita lihat trauma yang dihadapi oleh pihak keluarga itu sendiri sekarang, dengan apabila mengetahui macam arwah adik Idrus yang dicampak sejauh sedalam 20 meter pada usia yang sebegitu muda, itu kejam. Jadi adakah dengan hukuman dengan denda sebanyak 20 ke 50 ribu ringgit itu memadai berbaloi kepada pihak mangsa dan terutama kepada kaum keluarga, ya? Sebab kalau kita lihat kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ini, yang terutama untuk kanak-kanak, ada pelbagai jenis kategori. Jadi yang paling trauma sekali adalah pencabulan. Kalau yang kes bunuh tu maknanya dia mati terus. Tetapi yang pencabulan ni, anak-anak ni yang seusia muda ni akan mengharungi seumur hidup dia.
Jadi di sinilah sebab apabila kerajaan mengubah akta, ianya telah dibukukan dan buku dibukukan yang mana ianya tidak ada emosi. Tapi kalau di mahkamah, diharap pihak magistrate dapat menjatuhkan hukuman yang semaksimal. Ya. Dan saya sekali lagi menyarankan yang paling penting adalah semangat kejiranan dan peka tentang isu kanak-kanak.